Pada hari ini, Isnin 25 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 1 November 2021 Masihi, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 86 tahun yang telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicuci rahmat dan ditempatkan bersama para solihin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebanyak 116 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan pada hari ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 13,246 orang. Terdapat 19 tambahan kes-kes baru kepada 7 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 6 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 61 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini ialah merupakan kluster kediaman, di mana 2 daripadanya ialah kluster Temasek Construction Project dan kluster Astal Engineering Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 6 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Eden Garden Contractor, kluster 4761, kluster 7176, kluster 7290, kluster 7387 dan kluster 7591. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif ialah 170 kluster. Dalam pada itu terdapat 36 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 213 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 11,502 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,654 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan atau artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 13 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,573 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 507,527 ujian. Pada 31 Oktober 2021, sebanyak 627 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 353,041 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 82.1% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 255,022 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 59.3% daripada jumlah penduduk negara. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan seperti berikut. Klinik Kesihatan Kampung Bolkiah pada esok Selasa 2 November 2021 dari jam 9 pagi sehingga 2.30 petang. Khusus untuk penduduk Kampung Bolkiah A dan B
dan kawasan persekitaran di Mukim Sungai Kebun dan sekitarnya. Pusat Kesihatan Sungai Liang selama 2 hari bermula Rabu 3 November hingga Khamis 4 November 2021 dari jam 9 pagi sehingga 2.30 petang, khusus untuk penduduk Mukim Liang dan sekitarnya. Pusat Kesihatan Pangkalan Batu pada hari Jumaat 5 November dari jam 9 pagi hingga 12.30 hari dan Ahad 7 November 2021 dari jam 9 pagi sehingga 2.30 petang, khusus untuk penduduk di Mukim Pangkalan Batu dan kawasan sekitarnya. Manakala perkhidmatan vaksinasi ke rumah-rumah akan dijalankan pada hari Khamis 4 November 2021 mengikut senarai yang disediakan oleh Ketua Kampung. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan ataupun pasport serta kad atau nombor BRUHIMS jika ada. Bagi mereka yang tidak mampu untuk hadir sendiri ke pusat-pusat kesihatan berkenaan disebabkan masalah kesihatan atau kesukaran bergerak, mereka boleh mendaftar atau didaftarkan melalui Ketua Kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan senarai terkini bagi jenis-jenis kit ujian COVID-19 Antigen Rapid Test ataupun ART yang telah mendapat kelulusan untuk diguna pakai di negara Brunei Darussalam, yang mana setakat ini terdapat 30 jenis kit ujian ART telah diluluskan. Syarikat-syarikat yang ingin memperolehi kit ujian ART untuk dijual kepada orang ramai boleh merujuk kepada senarai yang tertera di skrin sekarang. Senarai tersebut juga boleh didapati di laman web Kementerian Kesihatan. Seterusnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Sebagaimana yang tertera pada skrin sekarang, di antara 24 Oktober sehingga 30 Oktober 2021, terdapat 3 buah mukim yang mempunyai kes positif melebihi 80 kes positif. Mukim-mukim tersebut ialah Mukim Sengkurung dengan 205 kes, Mukim Liang 97 kes dan Mukim Kuala Belait 120 kes. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 12 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 5 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Marilah kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni semua sentiasa berada dalam perlindungannya, dikurniakan kesihatan dan keafiatan, serta semoga segala usaha bersama dalam menangangi wabak COVID-19 dipermudahkan dan diberikan kejayaan dengan kehendak dan rahmat-Nya jua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Audas mengajukan soalan. Terima kasih. This is James from Border Britain. Good afternoon to Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Mulia Permanent Secretary of Health. My question is, Datuk just now shared the approved list of test kit. There are also some people who are worried about fake test kit. What Datuk has advised for this? Okey, terima kasih. Jadi orang ramai perlu menelitilah 30 test kit yang tadi senaraikan inilah. Okey. Tapi kemungkinan orang menjual yang tiruan itu dalam 30 boleh terjadi pula. Kalau bis kita merasai ianya
hingga bertepatan lah dengan package-nya yang original. So, boleh dilihatkan package-package ini di laman web macam mana usulnya. Okay. Dan kalau ia ada penyorang perbezaan, bolehlah melaporkan ke Melayu 148 ataupun terus ke makmal Jabatan Makmal Hospital Ripas lah. Okay, untuk memberikan ulasan yang terpinci kenapa mereka berfikir yang ada dijualan ni bukan yang asli lah. In a couple of days, we have only 100 plus cases. Does it mean that we are stabilizing the infection rate? Okay, Alhamdulillah, penularan ini walaupun masih dalam 3 angka, tapi saya ia stabil dalam 100 macam itulah. Dan kemarin Alhamdulillah menurun ke 65. Jadi di sini Tani melihat mudah-mudahan dengan operasi pulihan ni ia dapat akan menurunkan dengan lebih banyak lah. Jadi saya nasihatkan orang ramai lah. Ni hari-hari pun ada juga masih orang dah berapa faham untuk anda keluar rumah ni. So kita and di sini hari ini Tani melihat kluster yang positif 60 lebih tu, 2 saja yang mengibatkan dormitory, yang lainnya rumah persendirian tu. So ramai pasien, terutama sekali di Kuala Belait. So diharap orang ramai memberi kerjasama yang lebih baik lah. Okay, terima kasih Muhammad Dato'. Terima kasih atas soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.